Terima kasih Wan Lohman di Angkasa Puri. Salam sejahtera dan salam sehati sejiwa. Seorang tertuduh dalam kes perbicaraan pencerobohan Ladatu di Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu semalam memberitahu bahawa tujuannya datang ke Sabah bukan untuk mengumpul maklumat tentang pasukan keselamatan Malaysia. Habil Suhaili, 68 tahun, seorang warga Filipina yang sebelum itu mengaku tidak bersalah dalam perbicaraan berkenaan, berkata beliau ke Sabah bersama anaknya Timhar pada 6 Februari 2013 bertujuan melawat anak beliau Bakhri Sabtullah yang berada di negeri ini. Mereka memasuki negara ini dengan menggunakan pasport. Habil membela diri terhadap pertuduhan mendapatkan atau memberi sokongan kepada kumpulan bersenjata yang menceroboh Ladatu kira-kira 3 tahun lepas. Beliau bagaimanapun mengakui mengenali penama Jena Teves Kiram sebagai isteri kepada Datuk Amir Bahar, iaitu anak Sultan Ismail Kiram. Ini kerana pada tahun 2007, anaknya Timhar pernah menjadi pengawal pribadi kepada Sultan Ismail Kiram. Pada tahun 2009 pula, Timhar bekerja sebagai pengawal pribadi Sultan Muid Zulail Kiram. Perbicaraan berlangsung di hadapan Hakim Stephen Chung di Jabatan Penjara Sabah, Kota Kinabalu. Sebanyak 70 kes dihadapkan ke mahkamah membabitkan denda kompaun berjumlah RM350,000 terhadap penjual cakra padat VCD DVD yang gagal mematuhi peraturan Akta Penapisan Filem 2002 sepanjang tahun lalu di Sabah. Menurut Pengarah Kawalan Penapisan Filem dan Penguatkuasaan Negeri Sabah Kementerian Dalam Negeri KDN, Muhammad Nashuddin Haji Daud, usaha membantras penjualan cakra padat VCD DVD tanpa lesen yang sah akan terus dilaksana dari masa ke masa. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita RTM selepas menjadi tetamu dalam siaran rentak segar di konti Palian Radio Malaysia Keningau FM di Keningau. Katanya pihaknya kini giat melaksanakan pelbagai program bagi menyedarkan masyarakat setempat melalui program pendidikan dan pencegahan PNP serta rakan strategik dan rakan bestari. Beliau berharap dengan pendekatan sedemikian mampu menyedarkan masyarakat mengenai kesan negatif menonton filem tidak bertapis dan lucah yang boleh membawa kepada masalah sosial. Sehubungan itu, Nashuddin menegaskan kerjasama semua lapisan masyarakat termasuk ibu bapa perlu bagi membantras filem-filem yang tidak mempunyai kelulusan dan melanggar akta sedia ada. Orang ramai yang ingin membuat aduan berkaitan boleh menghubungi talian 088 488 187 sambungan 186. Kawasan rukun tetangga KRT di negeri ini harus berupaya menjana dan meningkatkan pendapatan sendiri tanpa perlu bergantung kepada bantuan kerajaan semata-mata. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Tan Sri Joseph Kur berkata, hasrat sebenar kerajaan adalah untuk melahirkan sebuah masyarakat usahawan yang berinisiatif dan kreatif dalam memperkasa ekonomi KRT. Tan Sri Joseph Kur berkata ekonomi dapat dijana melalui penghasilan produk tempatan bermutu tinggi dengan menggunakan jenama tersendiri. Kalau sekiranya ada aktiviti dari segi perkembangan ekonomi, tentu sekali rakyat yang mereka jaga itu memang ada perasaan perpaduan. Dan ini pendekatan yang cukup baik dalam pendapat saya oleh kerana bukan kita minta kepada ahli-ahli rukun tetangga ini untuk memberi penjelasan isu-isu yang mereka khawatir terhadap dasar kerajaan kah atau apa saja. Tetapi yang lebih penting ialah hasil yang kami minta mereka untuk bersatu padu sebenarnya menjana pendapatan, iaitu memperkasakan ekonomi. Tan Sri Kurup ditemui media selepas merasmikan perhimpunan awal tahun dan pengiktirafan projek ekonomi dan inovasi daerah Ranau Kundasang tahun 2016 di Kampung Merakau, Ranau. Sambil menyarankan KRT lain mencontohi usaha yang dilakukan KRT Ranau, beliau berharap projek tersebut terus berkembang, seterusnya memberi kesan jangka panjang kepada kemampanan ekonomi KRT. Pada masa sama, jawatan kuasa KRT turut diingatkan agar terus menjadi penggerak utama perpaduan nasional di peringkat akar umbi, sekaligus membantras anasir-anasir yang cuba memecah belahkan perpaduan di negara ini. Pelaksanaan mekanisme
Mod kemasukan ke Institusi Pengajian Tinggi Awam IPTA dan Politeknik bagi isi rumah 40% terendah oleh Universiti Malaysia Sabah UMS dapat membantu pelajar daripada keluarga kurang berkemampuan di luar bandar Sabah melanjutkan pelajaran ke universiti. Mekanisme itu yang diperkenal Kementerian Pengajian Tinggi KPT sejak 2013 adalah selaras keputusan mesyuarat Jemaah Menteri pada 16 Januari 2013 yang bersetuju melaksanakan mekanisme tersebut bagi pelajar tercicir melalui sistem pemilihan berasaskan prinsip meritokrasi. Ketika berucap dalam Majlis Ramah Mesra Pelajar berkenaan di UMS Kota Kinabalu, Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah yang juga Exco Pendidikan Negeri berkata, pelaksanaan mekanisme itu merupakan usaha murni kerajaan dalam memastikan para pelajar tidak ketinggalan daripada arus pendidikan. Justru pelajar yang terpilih sewajarnya merebut dan menghargai peluang kemasan itu demi masa depan diri dan keluarga. Terdahulu, Timbalan NAB Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni UMS, Profesor Madya Dr. Ismail Ali berkata, pelaksanaan program ini yang melibatkan calon pelajar kurang berkemampuan meliputi aspek sosioekonomi keluarga serta bantuan kemudahan terhad. Sementara itu, para pelajar yang ditemui terharu atas peluang yang disediakan kerajaan. Saya bersyukur sangat, and then bila saya dapat macam tu, saya telefon mak bapak saya cakap, Alhamdulillah nak, okay, kamu ada 10 orang adik-beradik dan kamu adalah anak bongsu dan hanya kamu seorang yang masuk U. Mak dan ayah sangat-sangat bersyukur. Kami ini lahirnya daripada golongan orang miskin. Walaupun saya daripada golongan miskin, saya akan berjanji pada diri saya akan mengubah kehidupan saya. Harapan saya mau berjaya dan belajar lebih bersungguh-sungguh untuk memikul tanggung jawab kepada keluarga. Sejak pengambilan pertama sesi 2013-2014, seramai 279 pelajar dari seluruh negeri berjaya didaftarkan UMS menerusi mekanisme tersebut. Dewan Bandaraya Kota Kinabalu di BKK akan membantu Jawatankuasa Masjid Bandaraya Kota Kinabalu untuk meningkatkan tahap kebersihan di masjid itu. Maya Bandaraya Kota Kinabalu Datuk Yobon Hai berkata langkah itu sebagai usaha membantu meningkatkan kehadiran pelancong ke masjid tersebut yang dianggar menerima seramai 500 pelancong setiap hari. Kita bantu masjid untuk menjaga kebersihan dan keselesaan orang-orang pergi situ. Kemarin baru saya pergi dekat jam 1:30 ke masjid dan kita bantu mereka pungutkan sampah. So kebersihan menjadi kami punya cabaran yang paling besar. Datuk Yu ditemui media selepas majlis bacaan Yasin, tahlil dan doa kesyukuran di Dewan Mesyuarat di BKK Kota Kinabalu. Bacaan Yasin, tahlil dan doa selamat sempena ulang tahun ke-16 Bandaraya Kota Kinabalu itu dipimpin Mufti Negeri Datuk Ustaz Bungsu Aziz Jaafar. Orang ramai dijemput hadir memeriahkan Pesta Bakanjar atau Odau Bakanjar yang diadakan di Perkarangan Tamu Pekan Kuala Penyu bermula hari ini hingga esok. Odau Bakanjar merupakan satu tarian budaya etnik Tatana yang dipersembahkan dalam majlis perkahwinan suatu ketika dahulu. Kini perayaan ini digabungkan dengan elemen-elemen kebudayaan etnik Tatana seperti adat istiadat, tradisi kehidupan dahulu dan peralatan tradisional. Menurut pengerusi Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah LKNS, Datuk Seri Panglima Winches Angang, Odau Bakanjar kali ketiga menampilkan kelainan dari segi persembahan menerusi cerita mitos etnik Tatana Bororok. Bororok ini adalah seekor ular pindik besar, tetapi kita beri ini cerita kepada semua pasukan peserta Bakanjar dan terpulang kepada mereka untuk mengambil dari sebagian di mana yang penting dia orang rasa daripada cerita ini untuk dipersembahkan. Beliau ditemui selepas menjadi tetamu dalam program Kami Baini siaran TVI di Kompleks Bersepadu Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia KKMM Kota Kinabalu. Pesta Bakanjar yang turut menampilkan Ratu Budaya Tatana dan persembahan artis tempatan ini dijangka dirasmikan Menteri Sains dan Inovasi Datuk Seri Panglima Wilfred Madius Tangau. Penghijrahan pelukis abstrak terkenal kelahiran Jerman ke Sabah sejak 2.5 tahun lalu berjaya memberi inspirasi kepada beliau untuk mengembangkan bakat
dan hasil karyanya menerusi pemerhatian dan keindahan alam semula jadi negeri di bawah bayu. Anina von Winterfeld yang menjadikan negara-negara dilewatinya seperti Norway dan Oman sebagai sumber utama penghasilan karya seni beliau mengakui lebih 80 daripada 107 karyanya dihasilkan di Sabah. We need to exchange. I can learn from them. They can learn from us, from me as a European, because I think we work in different ways. And we enrich each other, and it's a kind of, It's wonderful to share knowledge together, and also I hope one day that we can also work together. Anina ditemui media di Kota Kinabalu selepas pembukaan rasmi pameran solo beliau ulang kali di negeri ini bertajuk Traces Around the World dengan kolaborasi Balai Seni Lukis Sabah selama sebulan sehingga 25 Mac 2016. Beliau berharap pameran ini menjadi sumber inspirasi kepada penggiat seni tempatan untuk mempelbagai penggunaan warna, corak maupun teknik lukisan selain bertukar pandangan dengan beliau demi memartabatkan seni lukisan yang tersendiri. Kebanyakan hasil seni yang dipamerkan adalah berasaskan sumber alam termasuk kepingan kulit kayu, permukaan jubin retak, lantai dan dinding. Program hiburan RTM Berjeming Kita kini berpeluang untuk membuat persembahan di pusat beli belah bertaraf 5 bintang di sekitar Bandaraya Kota Kinabalu. Ini terbukti menerusi kesediaan pusat beli belah Oceanus Waterfront Mall yang memberi peluang kepada program berkenaan membuat persembahan di premis tersebut. Menurut pengarah eksekutif Oceanus Waterfront Mall, Johnson Ko Yong Siang, selain berhibur, ia juga dapat menonjolkan bakat pemuzik dan penyanyi tempatan kepada para pengunjung serta pelancong dalam dan luar negara. Kumpulan talent lokal ini, pihak-pihak yang 5 star ni, kunjungan daripada turis dan juga lokal-lokal KK ini dapat menikmatilah muzik-muzik daripada band yang dikumpulkan oleh RTM. Beliau ditemui pemberita RTM ketika persembahan kedua kumpulan Berjeming Kita di Oceanus Waterfront Mall, Kota Kinabalu. Sementara itu, pensyarah Fakulti Kemanusiaan Seni dan Warisan Universiti Malaysia Sabah UMS, Sarif Zainal Sakit Sheikh, yang turut diundang sebagai salah seorang pemuzik dalam program ini berkata, usaha tersebut dapat meningkatkan kredibiliti dan kemampuan anak seni tempatan. Dia lebih meluas, bukan hanya sekadar kita lihat di satu kelompok kecil. Sebab kalau kita basking, dia kata kita tengok di street kan, di tepi jalan kan. Tapi kalau yang bila dia melibatkan multimedia, TV apa semua ni, dia punya meluas. Dia punya siaran itu, penyebaran itu sangat meluas. Ini actually peluang yang bagus untuk saya lagi meluaskan saya punya nyanyian dalam nilai bidang ni. RTM banyak support saya jugalah. So ni sangat bagus untuk macam kami ni baru kan, pendatang baru. Program ini sangat bermakna dan sangat bernasabah dan juga sangat kita hargai karena usaha ini akan meningkatkan lagi mutu bukan saja dari segi bakat suara ataupun hiburan, tetapi dari segi pemain-pemain dia selain daripada sumbangan RTM sendiri tetapi juga kepada masyarakat. Program santai ini diadakan 2 kali sebulan di beberapa lokasi tumpuan ramai untuk mempromosi dan mendekatkan RTM dengan masyarakat. Program hiburan baru RTM Sabah ini berkonsepkan jamming santai yang menampilkan bakat-bakat baru selain kaki tangan RTM sendiri. Seterusnya kita ikuti acara yang berlaku di Sabah dalam diari hari ini. Pada pukul 9 pagi ini berlangsung Majlis Perhimpunan Awal Tahun Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional Negeri JPNIN Sabah dan pengiktirafan projek inovasi JPNIN Sabah di Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Negeri Sabah KPKPS Kota Kinabalu. Sementara itu, pada pukul 10.15 pagi, Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar, Dato' Seri Dr. Haji Wan Junaidi Tuanku Jaafar, menyempurnakan majlis perasmian sambutan Hari Tanah Lembap Sedunia Peringkat Kebangsaan 2016 di Kota Kinabalu, KK Wetlands, Likas.
Akhir sekali pada pukul 7 malam, Menteri Sains Teknologi dan Inovasi Mosti Datuk Seri Panglima Wilfred Maristanga merasmikan program Odo Bakanjar siri ketiga tahun 2016 di Tapak Tamu Baru, Kuala Penyu. Paparan itu mengakhiri bahan berita dari Sabah hari ini. Kembali ke pedal Wan Lokman di Angkasa Peri. Silakan.